عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni sekali lagi kita dipertemukan dalam satu majlis pengajian ilmu talaqi kitab bab puasa secara jarak jauh berikutan dengan perintah kawalan pergerakan. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan juga kelapangan yang ada, sama-sama dapat kita isi dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, sambungan daripada bacaan kitab Bughayatul Tullab juzuk yang kedua, muka surat yang ke-100. Kita ambil atas sikit pada kata musannif, maka memadalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, maka memadalah pada puasa sunat niat pada siang dahulu, mana sebelum daripada gelincir matahari. Jadi kata musannif, memadailah niat puasa sunat sebelum daripada gelincir matahari. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada kuliah yang sebelum ni, kalau puasa tu puasa fardu, wajib niat dia tu pada malam, yakni masa dia di antara selepas gelincirnya matahari, selepas tenggelamnya matahari sehinggalah terbitnya fajar shadiq. Itu masa dia. Adapun puasa sunat, memadai kita niat sebelum daripada gelincir matahari. Mana boleh hukum dia. Sebab apa? Sebab apa kata memadai itu? Kerana tersebut di dalam hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW masuk Nabi kepada rumah Siti Aisyah pada suatu hari, maka sabdanya Nabi bagi Siti Aisyah, hal indakum min ghadain? Qalat la. Qala fa inni izan asumu. Yakni, adakah pada kamu daripada makanan pagi?
Maka sembah, maka jawab ia Aisyah, tiada ada. Maka sabdanya Nabi bahawasanya aku puasa. Maka berdasarkan dalil inilah ulama mengatakan memadai niat puasa sunat itu sebelum daripada gelincir matahari. Adapun puasa wajib tidak memadai. Wajib niat pada malam hari, yakni masa dia di antara tenggelam matahari dan terbitnya fajar shadiq. Gitu nah. Itu di antara masa yang boleh niat puasa fardu lah. Baik. Sambungan dia. Dan tak dapat tiada, mana mestilah, daripada berhimpun bagi segala syarat puasa. Contoh dia seperti ditahan akan dirinya seorang daripada segala yang membatalkan puasa daripada awal siang harinya puasa. Jadi tadi dia kata puasa sunat ni, musannif kata puasa sunat ni memadai niat dia pada siang hari sebelum gelincir matahari. Kata memadai tu tak dapat, tidak mesti. Mana mesti berhimpun bagi segala syarat puasa. Maknanya tak makan lah. Tak tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Mana kalau pagi tu dah makan nasi dah, kemudian nak niat nak puasa sunat, tak madai lah. Walaupun kata boleh niat di tengah hari sebelum gelincir matahari, sah, memadai. Tapi janganlah sebelum daripada tu kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau bangun pukul 8 pagi tu dah darah nasi dah, seluk periuk dah, makan nasi 2-3 pinggan dah, kemudian pukul 12 niat nak puasa sunat, kata musannif tidak memadai. Sebab tu katanya, dan tak dapat tiada, mesti daripada berhimpun bagi segala syarat puasa. Apa dia syarat puasa tu? Di antaranya seperti ditahan akan dirinya seorang daripada segala yang membatalkan puasa daripada awal siang harinya puasa, hingga diberi pahala ia seorang atas puasa sekalian harinya hari puasa. Walaupun niat pukul 12 dah. Jadi pukul 12 ni kita kata tak ni lagi lah, tak gelincir matahari lah. Kalau gelincir matahari menandakan masuknya waktu zuhur. Pukul 12 niat dah, dapat pahala penuh. Dapat pahala penuh walaupun kita niat pukul 12. Syarat dia tadi hak kata memadai puasa sunat hak niat sebelum daripada gelincir matahari tu. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sebelum tu. Tapi kalau sebelum tu dah makan, dah minum dah, tidak memadai, kata musannif. Gitu. Kerana puasa itu tiada dapat setengah hari. Puasa tak boleh nak puasa setengah hari, puasa pukul 12. Kerana puasa itu tiada dapat setengah hari. Tulis itu. Adapun hak boleh setengah hari itu ialah niat. Itu kan. Adapun hak boleh setengah hari itu ialah niat. Niat apa? Niat pukul 12 di puasa sunat ni. Bolehlah niat pukul 12. Tapi puasa tak boleh nak mula pukul 12. Mana sebelum tu walaupun kita niat pukul 12, tapi sebelum tu kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bahkan kita mematuhi syarat-syarat puasa tu, segala syarat puasa tu maksud dia. Mana kalau kita dah makan pukul 9 pagi, 10 pagi, pukul 12 nak niat tak boleh lah. Niat boleh lah, tapi sebelum tu tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang afdalnya walaupun puasa niat ialah kita niat di malam hari juga. Masa dia bila? Masa dia ialah di antara tenggelamnya matahari dan sebelum terbitnya fajar shadiq. Boleh faham lah? Mudah-mudahan sidang penonton yang menonton live ni dapat faham lah.
Sebab kitab Ruqyah ni bahasa dia agak sukar jugalah. Agak sukar. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan jika tiada berhimpung segala syarat nyonya puasa, kalau tak berhimpung syarat puasa, dengan makna sebelum kita niat tu kita dah makan dah, kita dah minum, makna kita dah melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jawab dia, maka tiadalah sah puasanya seorang. Ni lah, tak sah. Kalau dah sebelum tu dah makan dah minum dah, kemudian baru nak niat pukul 12, itu tidak sah. Di atas pendapat ni lah, ada qil-qil lagi lah yang saya rasa tak perlulah kita sebut di sini, supaya bicara dia tu tidak jadi panjang dan boleh mengelirukan bagi mereka yang baru dengar ni, lagi keliru pula. Jadi cukuplah kita tahu bahawasanya kalau puasa sunat tu memadai kalau kita niat sebelum daripada gelincirnya matahari. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika berpagi-pagi seorang, ini fardu takdir. Jika berpagi-pagi seorang ni fardu takdir, ni tak buat masalah. Dan jika berpagi-pagi seorang dan tiada niat ia seorang, dan tiada ia seorang berniat puasa, tak kala itu, tak kala berpagi-pagi tu. Ini puasa sunat. Dia bangun pagi, kemudian bangun pagi dia dia tak niat puasa tak kala itu, mana tak kala berpagi-pagi tu. Kemudian maka berkomor-komor ia seorang, tiada dengan tiada mubalaghah, dengan tiada persangatan. Komor biasa, komor-komor Kalau komor kan gulung itu bunyi gulung itu itu mubalaghah, mana bersangatan. Jadi seorang ni dia contohnya kita kata dia nak hari Isnin lah. Dia bangun pukul berapa pukul 9 lah. Lepas subuh tu dia tidur pula. Dia bangun pukul 9, dia tak niat puasa lagi. Kemudian lepas tu dia berkomor-komor dengan tiada mubalaghah, maka lalu termasuk ia air ke dalam perut nyonya seorang. Dia berkomor tu biasa je, tiba-tiba termasuk air ke dalam perut, ke dalam rongga dengan tiada sengaja. Masuk air. Kemudian maka berniat ia seorang akan puasa, sahlah puasanya seorang sebab tak sengaja. Seorang tu dia bangun pagi Isnin tu dia bangun selepas main subuh, dia tidur balik, kemudian dia bangunlah pukul 9. Tu dia bangun tu dia komor. Komor dengan tidak mubalaghah. Masa tu dia tak niat puasa lagi. Kemudian kata nak puasa, dia pun niat puasa. Tapi waktu dia komor tu air dah termasuk dalam perut dia. Sah tak puasa dah? Sah, sebab bukan sengaja. Itulah katanya. Kata musannif, dan jika berpagi-pagi seorang dan tiada ia seorang berniat puasa tak tahu itu, kemudian maka berkomor-komor ia seorang tiada mubalaghah, tiada bersangatan, maka lalu termasuk tidak sengaja, tidak sengaja maka lalu termasuk air ke dalam perutnya seorang. Kemudian maka berniat ia seorang akan puasa. Jawab dia, sahlah puasanya seorang. Boleh. Boleh faham sidang penonton yang dirahmati Allah. Boleh faham. Kalau tak boleh faham, boleh tanya. Boleh komen di situ, Ustaz, kami tak faham Ustaz sebut apa, tak tahu. Jadi insya-Allah kalau yang ada pertanyaan boleh tanya tu di ruangan komen tu. Sekejap kalau ada masa saya jawablah. Habis.
Dan wajib pula. Dan wajib pula. Pula tu mana aidan. Aidan bila ada aidan, dia ada lah tobik tu. Dan wajib pula, yakni seperti wajib puasa fardu berniat pada malam. Tu pula lah juga. Arji'u ruju'an, aku kembali akan sebagai kembali lagi. Dan wajib pula, yakni seperti wajib pada puasa fardu berniat pada malam tu. Yang ada kitab tobik, yang tak ada kitab tak apalah. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun, qayyid suyudaka bil hablil wasiqah. Kata ulama, ilmu ni ibarat binatang liar. Dan dhabit itu ialah tali pengikatnya. Maka kena ikat binatang yang liar, barulah binatang liar tu dia tak lari dah. Nak ikat pula bil hablil wasiqah, dengan tali yang kuat lah. Ni dhabit halus. Dhabit dengan pensel mudah terpadam pula gitu. Dan wajib pula, yakni seperti wajib pada puasa fardu berniat pada malam. Pada puasa fardu itu mentakyinkan, mana menentukan. Takyin ni mana tentu. Mentakyinkan, menentukan. Gaya mudah pipai merah ni. Mentakyinkan mana menentukan. Yang diniatnya yang diniat puasa yang diniatnya seorang. Mana kalau puasa Ramadan kena ta'yin, kena tentu sebut Ramadan. Kalau puasa tu puasa nazar, kena sebut puasa tu puasa nazar. Kalau puasa tu puasa kafarah, kena sebut puasa kafarah. Itu makna dia. Artinya kalau puasa tu puasa fardu, kena ta'yin, kena tentu, kena sebut kata puasa apa. Puasa Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa qada ke, kena sebut Dan wajib pula pada puasa fardu itu menta'yinkan, menentukan yang diniatnya, mana puasa yang diniatnya seorang, sama ada yang diniat itu puasa Ramadan, ini ta'mil ni, atau nazar, dia bernazar atau kafarah. Kafarah seperti mana berjimuk di bulan Ramadan. Mana contoh dah seperti diniatkan. Dia seorang tu niat lagu mana? Sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Ada kena sebut sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai syahri Ramadan, atau nawaitu sauma Ramadan. Sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan, atau daripada nazar, atau daripada kafarah. Dan jika tiada ditakyinkan, ditentukan akan sebutnya puasa, dan jika tiada ditakyin akan sebutnya tu sekalipun. Ditakyin akan sebutnya kafarah, ditakyinkan sebutnya kafarah, sekalipun kafarah jima' ke kafarah sumpah ke, sekalipun tak disebut tapi disebutlah daripada puasa kafarah, walaupun tidak ditentukan kafarah tu kafarah apa. Maka ada kafarah sebab jima' dalam Ramadan, ada kafarah sebab sumpah. Jadi dia tak tentu kafarah apa, kafarah jima' ke kafarah sumpah ke, hanya disebut daripada kafarah saja. Aku puasa esok hari daripada kafarah, daripada nazar, daripada bulan Ramadan. Macam tu. Nak ceritanya, kalau puasa tu puasa fardu, wajib ditakyinkan, ditentukan. Tetapi jika yakin seorang akan bahawasanya ada atasnya seorang tu puasa fardu sehari. Seorang tu dia yakin
akan bahawasanya ada atasnya seorang puasa fardu sehari, dan padahal syak akan ketentuannya fardu. Ketentuannya nyonya puasa fardu. Adakah ia puasa tu fardu qada atau nazar atau kafarah? Seorang ni dia yakin. Kita kata Azizi ni yakin dia ada puasa fardu, tapi dia syak. Dia syak 50-50 kan. Fardu tu qada ke, nazar ke, kafarah? Tak tahu hak mana. Lagi tu. Hak yakinnya puasa fardu kan, tapi tak tahu fardu hak mana. Fardu qada ke, fardu nazar ke, atau fardu kafarah, tak tahu hak mana. Itu syak mana 50-50. Hak yakin apa? Hak yakin puasa fardu. Kan puasa fardu ni banyak kan. Tu. Tapi dia syak, puasa fardu tu puasa qada ke, puasa nazar ke, puasa kafarah ke? Jadi dia syak tu. Nescaya memadailah akan seorang tu berniat puasa yang wajib. Dan jika ada ia berniat tu serta syak sekalipun, sebab apa sah? Kerana darurat. Dia sebut saja aku puasa fardu cukuplah. Dia yakin kata puasa fardu, tapi syak hak mana? Puasa ni puasa fardu qada kah, nazar kah, kafarah kah? Ketika tu memadai dia niat sahaja aku puasa esok hari, sahaja aku puasa fardu esok hari, kerana Allah Ta'ala sudah memadai. Sebab apa? Sebab darurah. Maka kaidahnya al-daruratu tubihu al-mahzurat. Itu kaedah dah. Habis. Boleh faham sidang penonton yang dirahmati Allah. InsyaAllah sambungan lagi. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan demikian lagi wajib ta'yin pada puasa sunat yang berwaktu. Mana wajib wajib ta'yin pada puasa sunat yang berwaktu. Mana contoh dia? Seperti puasa Isnin, puasa hari Isnin tu. Kena sebut saja aku puasa sunat Isnin, saja aku puasa esok hari sunat Isnin. Kena sebut Isnin tu. Dan Khamis, dan Arafah, dan Ashura, dan Ayyamil Bid. Ayyamil Bid ni hari-hari putih. Apa dah hari putih ni? Yang ni 13, 14, 15 hari bulan duk menggambar. 13, 14, 15 Ayyamul Bid, hari putih. Dan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Kena sebutlah. Saja aku berpuasa esok hari saja aku berpuasa sunat esok hari daripada bulan Syawal, kerana Allah Ta'ala. Kena sebutlah bulan Syawal, atau saja aku puasa sunat Syawal kerana Allah Ta'ala. Habis. Dan demikian lagi pada puasa sunat yang bagi nyonya puasa sunat tu sabab mana? Seperti puasa minta hujan yang tiada disuruhkan imam pemerintah, dan hanya sanya ta'ayyun itu jadi syarat bagi sah puasa sunat. Kena ta'ayyun juga, kena ta'ayyun, kena tentu juga. Jika ada puasa sunat yang tiada dimaksud, yang tiada dimaksud, yang tiada dituju oleh syarat, yang tiada sunat itu dimaksud, sunat itu jika ada puasa sunat itu dimaksud, dituju oleh syarak bagi diri nyonya seorang dengan tertentu. Dengan tertentu. Tu.
Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, adapun jika tiada puasa itu dimaksud, mana dituju oleh syarak, tu, bagi dirinya seorang dengan tentu hanya yang dimaksud wujud puasa, barang puasa, dan ta'ayun, dan tentu pada nyonya puasa yang tiada dimaksud tu, tiada jadi syarat. Sah hanya adalah ia puasa tu jadi syarat sempurna dan menghasilkan pahala atasnya, atas ta'yin puasa tu. Nah, dia puasa gitulah. Nah, puasa yang tidak dimaksud, yang tidak tuju oleh syarak, tak ta'yin pun tak apa, tak tentu pun tak apa, tetapi lebih baiknya dia tentukan juga. Itulah. Dan tiada wajib ta'arud. Ta'arud yakni ta'arud tu meniatkan fardu, puasa fardu, kerana bahawasanya al-hal wa sya'na puasa fardu Ramadan daripada yang baligh tiada jatuh melainkan fardu. Dia tak sebut sahaja aku puasa fardu Ramadan pun tak apa. Dia sebut sahaja aku puasa Ramadan. Memadai tak? Sudah memadai. Tapi lebih baik dia sebut sahaja aku puasa fardu Ramadan. Tapi nak ceritanya tidak disyaratkan dia sebut fardu tu. Kalau semayang dah sebut fardu kan. Fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isyak, subuh. Tu semayang, jangan kiah dengan semayang. Adapun puasa tidak disyaratkan menta'arudkan, menyebutkan fardu. Bersalahan semayang. Semayang kan ada muqaranah. Dalam muqaranah tu kena hadirkan qasa, ta'arud, ta'ayun. Jadi tak sama dengan semayang. Maka wajib, maka ni dipanggil tafriq pada bersalahan. Kalau orang mengaji kitab dia dah ulah tafriq tu apa dia. Maka wajib pada nyonya sembahyang meniatkan fardu dari kerana sembahyang zuhur umpamanya daripada yang baligh terkadang jatuh sunat seperti sembahyang mu'adah, sembahyang yang diulangkan. Sembahyang mu'adah ni sembahyang yang diulang lah. Contoh dia sembahyang zuhur, kemudian dia i'adah pula dengan jemaah bersama dengan para jemaah yang lain. Jadi itu sembahyang mu'adah. Kita lah ni oleh kerana PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, nak sembahyang jemaah di surau di masjid tak boleh. Kena sembahyang di rumah je lah bersama dengan keluarga. Sembahyang di masjid di kena tangkap lah. Malam di Bagan Serai lah. Sembahyang jemaah pun kena tangkap lah. Kerana tidak patuh arahan ulil amri. Pemerintah kata dah suruh sembahyang di rumah, nak sembahyang di masjid surau juga nah. Bila esok boleh sembahyang di masjid surau, dia sembahyang di rumah pula. Itulah manusia. Habis. Maka diketahui daripada yang demikian itu. Kena tobik yang demikian itu. Dia ada musyaru ilaih dah. Ni kalau orang tak mengaji kitab pondok ni, dia baca kitab pondok, jenuh lah kan. Tu jenuh nak faham lah. Tak pondok ni dia ada cara-cara nak rujuk kan. Maka diketahui daripada yang demikian itu kata, dan tiada wajib ta'arud tu. Situ je. Berapa baris dari atas? 1, 2, 3. 3 dari atas. Maka diketahui daripada yang demikian itu tiada wajib ta'arud. Demikian itu kata tiada wajib ta'arud. Bahawa sekurang-kurang niat puasa Ramadan itu, bahawa dihadirkannya seorang dalam hatinya seorang, nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an Ramadana bila tanwin Ramadana ismul ladzi la yusri.
ijma' wazin adilan anis bima'arifati rakib wazid ujmatan fal wasfuqan kamula. Nawaitu sawma ghadin an Ramadan. Tak perlu sebut fardu Ramadan, tak perlu dah. Tak disyaratkan lagu tu. Jadi tuan-tuan puan jangan rasa payah niat puasa sahur. Tu panjang sangat. Kalau takut panjang lagi hak tak ada rak'ataini pun disebut rak'ataini. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hazihi sanati rak'ataini lillahi ta'ala. Takut jadi sebut rak'ataini makmumah pula jenak nah. Ni hak pendek Nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada Ramadan. Simple pendek je ni. Tulis tepek pondok ni. Bermula niat yang akmalnya, hak terlebih sempurnanya niat tu. Bermula niat yang akmalnya, yang terlebih sempurnanya niat tu. Ni niat yang sempurna. Tadi tu niat hak sekurang-kurangnya. Nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Itu hak sekurang-kurang. Hak ni niat hak sempurna dia lagu mana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan. Fardi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadani hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itulah niatnya. Kalau kita di pondok ni insyaAllah lah sepah daripada sembahyang tarawih, sepah daripada daurah bulan puasa selalunya diperingatkan supaya niat teguh, takut terlupa. Bermula yang terlebih akmal niat supaya sah ia niat dengan tiada ikhtilaf ulama, dan supaya dibeza ia fardu Ramadan tunai. Atau niat yang terlebih akmal, supaya dibeza ia fardu Ramadan tunai atau niat yang terlebih akmal daripada segala lawannya. Lawannya tadi lah fardu Ramadan tunai atau niat yang terlebih akmal, seperti qada dan sunat dan fardu dan nazar atau kafarah, dan Ramadan yang qada dan tiada wajib meniatkan ada dan idafat kepada Allah Ta'ala. Bandingan dia seperti tiada wajib meniatkan fardu dan menta'ayunkan tahun. Sebut hazihi sanati pun tak wajib lah, kerana niat ia seorang. Esok hari itu memadailah daripadanya menta'yinkan tahun. Menta'yinkan tahun, menentukan tahun. Jadi hak lain itu semua tidak wajib. Cumanya kalau kita niat lebih baik lah, lebih akmal, lebih sempurna lagi tu. Dan meniatkan ghada artinya esok. Ghadan artinya esok hari, tak dapat tiada mesti, dan wajib disebutnya esok. Terkadang pada setengah tempat meniatkan dengan umum yang terkandung di dalamnya niat. Ghadan seperti berniat seorang pada awal malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Dikatanya seorang pada niatnya, nawaitu sauma syahri Ramadana kullih. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullih. Artinya sahaja aku puasa Ramadan, sebulan Ramadan sekaliannya.
Ini pada malam yang pertama, sebagaimana yang telah kita maklum dalam mazhab Syafi'i tak boleh nak niat sebulan penuh, wajib niat pada tiap-tiap malam. Tetapi kerana nak keluar dari khilaf al-khuruj min khilaf mustahabun, kemudian bertaklid dengan mazhab Imam Malik kita niat sebulan. Sekiranya dalam hari-hari yang berikutnya ada terlupa niat, maka puasa kita tu memadai kerana kita telah niat puasa sebulan penuh. Gitu. Niat dua lah, niat sebulan penuh, niat sehari-hari begitu. Maka sahlah puasanya seorang. Sah tu bagi hari yang pertama dengan tiada meniatkan esok hari. Kerana sebulan Ramadan itu mengandungi, melengkapi ia sebulan Ramadan, akan esok hari dengan ittifaq Syekh Ibn Hajar dan Ramli dan khatib dan orang dan ulama yang tiada mensyaratkan niat ghadan itu. Ditakwilkan tiada wajib dengan khusus dan dipadakan, dimemadai dengan umum seperti yang tersebut itu sebulan Ramadan. Bila sebut sebulan Ramadan, termasuklah esok juga. Gitu. Yang tersebut itu sebulan Ramadan. Kena tulis lagu tu Sagi sebulan seperti yang tersebut itu mana? Sebulan Ramadan. Tafriqna, maka wajib salah satu daripada dua itu. Tadilah khusus dan umum. Baik. Soalun. Ini satu pertanyaan. Jika memakan seorang akan sahur. Seorang dia makan sahur, Jika memakan seorang akan sahur, makan tu kerana puasa. Kerana puasa tu. Sebab apa tu? Kerana puasa. Atau supaya kuat ia seorang puasa. Dia sahur tu niat dia apa dia? Tu. Dia puasa tu sebab apa? Sebab dia sahur tu sebab apa? Sebab supaya kuat ia puasa. Atau minum air supaya tiada dahaga pada siang puasa. Atau enggan ia seorang daripada makan atau minum atau jima kerana takut ia seorang akan terbit fajar. Adakah memadai yang demikian itu? Demikian itu akan niat atau tiada? Tadi ada sebut tadi niat tu memadai tak? Jawab memadai jika ada yang demikian itu. Niat itu bergerak pada hatinya akan niat puasa dengan segala sifat yang disyaratkan pada niat, seperti tergerak pada hatinya seorang ketika niat adalah akan puasa Ramadan. Kerana yang demikian itu tergerak hatinya melazimkan qasa yang demikian itu puasa Ramadan pada kebiasaan adalah gitulah. Dan jika berniat seorang pada malam yang ke-30 daripada bulan Sya'ban, aku puasa esok hari daripada Ramadan. Jika ada kaidah, jika ada hari itu daripada Ramadan, kemudian nyata ia seorang keadaannya esok hari Ramadan, tiada sah puasanya seorang. Dia ada kaidah, dia ada ta'liq itu tak sah. Kerana ketiadaan jazam putus ia seorang pada niat, melainkan jika dizankan dia seorang daripada Ramadan sebab mendengar perkataan orang yang kepercayaan daripada sahaya atau perempuan atau fasik atau murahib yang hampir balik atau kanak-kanak yang mumayyiz, maka sahlah puasanya seorang kerana jazam ia seorang dengan niat. Dan jika nyata dengan khabar dua saksi daripada awal bulan Ramadan,
tiada lagi berkehendak menjadikan niatnya seorang, niat semula, niatnya seorang. Jadi tu. Jadi kita lah ni tak ada masalah lah, sebab kita puasa pun di TV, nak raya pun di TV. Jadi tak ada masalah. Gitu. Jadi itulah perkara yang hukum hakam yang berkaitan dengan niat. Mudah-mudahan muslimin muslimat sidang penonton yang menonton live Facebook ni dapat memahamilah sedikit sebanyak daripada hukum kaitan dengan puasa, khususnya niat. InsyaAllah kita akan sambung pada malam esok pula kita baca sikit-sikit lah mengisi kekosongan yang ada tu, kita baca lah sikit-sikit. Sekali lagi pada yang ingin menginfakkan untuk majlis berbuka puasa pada tahun 1441 ni, boleh menginfakkan ataupun masukkan ke dalam akaun bank pondok yang ada di Facebook saya, ada di Facebook pondok ada, masuk serta nyatakan resit pada saya, hantar resit pada saya sebagai rujukan. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.